محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang penuh dengan kerahmatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebaikan dan keberkatan pada kita bersama insya-Allah. Malam ini kita sambung perbincangan ataupun cerita kita berkaitan dengan para sahabat Nabi, dan kita sampai pada tajuk berkaitan dengan Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, salah seorang dari sahabat yang dijadikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya nak baca ringkasan catatan dalam nota tu, kita mulakan sikit dengan pengenalan kita siapakah Sayyidina Uthman secara ringkas saja insya-Allah, sebab dalam nota tu kita tak perkenalkan secara langsung tentang latar belakang siapakah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dalam satu syair disebut oleh Muhammad Al-Qahtani, Abu Muhammad Al-Qahtani, katanya, lamma qada Siddiq Ahmad nahbahu dafa'a al-khilafata lil-imam al-thani a'ni bihi al-Faruq farraqa anwatan بالسيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. Kata penyair ini, setelah berlalunya ataupun setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka tanggungjawab khilafah itu berpindah kepada khalifah yang kedua, iaitulah Faruq ataupun Umar, yang digelar dengan Al-Faruq, yang telah membezakan di antara kebenaran dan kebatilan dengan ketegasannya. Dialah yang menzahirkan Islam selepas Islam itu tertutup, selepas Islam itu tersembunyi, dan dialah yang menonjolkan ataupun membasmi kegelapan selepas daripada Islamnya Umar bin Al-Khattab. Perenggan yang akhir yang fokus kita pada malam ini, setelah berlalunya pemerintahan Umar, dan Umar berpesan kepada ahli syura untuk memilih, maka sepakat memilih. Fajtama'u ala Uthmani, mereka bersepakat untuk memilih Uthman sebagai khalifah. Uthman ni siapa? Diperkenalkan dalam ringkasan baiknya, man kana yasharu lailahu fi rak'atin. Uthman ini orang yang menghidupkan malamnya, sembahyang malamnya, satu rakaat witirnya, fayukmilu khatmatal qur'ani, dia boleh khatam Quran dalam satu rakaat. Ini Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dia perkenalkan dengan bait yang ringkas, nak gambarkan inilah kehebatan kepribadian orang yang tokoh yang kita bicarakan pada malam ini secara ringkas. Uthman namanya ialah Uthman ibn Affan ibn Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datuk yang bernama Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf itulah yang menjadi titik pertemuan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan keturunan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ayahnya Affan, ahli sejarah menyatakan dia meninggal sebelum daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal sebelum Nabi dibangkitkan, Affan dah meninggal. Adapun ibu kepada Uthman, ibunya masuk Islam, berhijrah bersama ke Madinah, dan ibunya meninggal ketika zaman pemerintahan Uthman ibn Affan. Ibu kepada Uthman bernama Arwa binti Quraisy ibn Rabi'ah. Dan mak kepada mak dia, kita panggil apa? Tuk kan? Tuk kan nenek dalam bahasa surat adalah Ummu Hakim Al-Bayda binti Abdul Muttalib. Siapa Al-Bayda binti Abdul Muttalib? Mak menakan Nabi
Kerana Al-Bayda adalah dua beradik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi mak menakan Nabi ini adalah tok kepada Uthman melalui jalur mak dia. Melalui jalur mak dia. Sebab tu nasab dia daripada belah ayah bertemu dengan Nabi pada datuk yang bernama Abdi Manaf. Pada zaman jahiliyah, ketika sebelum Nabi dibangkitkan dan sebelum Uthman masuk Islam, orang panggil dia dengan panggilan Abu Amr. Abu Amru, ini panggilan gelaran kepada dia. Bila dia masuk Islam, bila dia berkahwin dengan puteri Nabi, dia dapat anak, maka orang selesa dengan panggilan kepada dia Abu Abdillah. Abu Abdillah itu anaknya, hasil daripada perkahwinannya dengan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang panggil dengan Abu Abdillah. Itu dia punya kunyah. Kemudian dia digelar dengan gelaran yang cukup istimewa, yang gelar itu tidak ada pada orang lain, iaitulah Zunnurain. Zunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Orang yang punya dua cahaya. Para ulama berbeza pandangan kenapa dinamakan dia dengan Zunnurain. Ada yang kata kerana dia rajin baca Quran dan sebagainya, tapi pandangan yang paling masyhur ialah kerana dialah seseorang satu-satunya manusia yang pernah berkahwin dengan dua puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sejarah manusia, sejak daripada zaman Nabi Adam, tak ada orang yang menikah dengan anak Rasul dua orang melainkan Uthman. Maka sebab itulah dia digelar dengan panggilan Zunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Sekali kita sebut siapa anak Nabi yang menjadi isteri dia. Uthman dilahirkan di Mekah. Ada pendapat yang menyatakan dia dilahirkan di Taif, tapi pendapat yang paling kuat menyatakan dia dilahirkan di Mekah, dan usianya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma berbeza 5 tahun. Cuma beza dengan Nabi ini 5 tahun saja. Sebab tu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usia Uthman 57 atau 58 tahun. Ketika Nabi wafat, dan dia dilantik menjadi khalifah ketika usianya sudah mencecah 70 tahun. Dan dia dibunuh dalam peristiwa Uthman dibunuh sehingga menemui syahid pada ketika usianya 82 tahun. Itu Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Maka jarak dia dengan Nabi, usia dia dengan Nabi SAW 5 atau 6 tahun. Lebih kurang itulah 5 tahun setengah sikit. Beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkahwinan Uthman ketika zaman jahiliyah dia tak pernah berkahwin. Dia mula berkahwin dengan anak Nabi, iaitu Ruqayyah, ketika dia dah Islam. Dan keseluruhan dari isterinya adalah seramai 8 orang. Bukan serentak lah. Mana ada menikah dan sampai satu ketika meninggal, isterinya meninggal, campur ke semua isteri yang dia pernah kahwini, seramai 8 orang. Antara dari 8 tu, 2-nya adalah isteri anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ruqayyah binti Rasulullah. Nabi kahwinkan Ruqayyah, kemudian bila Ruqayyah meninggal, ketika hari kemenangan orang Islam di Medan Badar, Ruqayyah meninggal di Madinah. Kemudian balik, selepas itu Nabi balik dan tak lama Nabi kahwinkan pula Uthman dengan seorang lagi anak Nabi, iaitulah Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha wa ardah. Dan kemudian Ummu Kulthum meninggal pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dan Nabi pernah kata kepada Uthman, kalaulah aku masih ada anak lagi, aku akan kahwinkan dengan dia. Tapi Nabi dah tak ada dah. Anak Nabi, Fatimah dah menikah dan sebagainya, maka tak ada. Menunjukkan bagaimana kedudukan Sayyidina Uthman di sisi Nabi. Sehingga Nabi sebut, kalau ada anak perempuan aku kahwinkan lagi. Sebab sifat akhlak yang begitu tinggi yang ada pada peribadi Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anha. Yang ada lagi lah isteri-isterinya, dan isterinya yang ketika mana dia dibunuh, ketika mana dia ditikam sedang membaca Al-Quran waktu itu, isteri dia yang menyaksikan peristiwa itu adalah Nailah bintil Farafisah. Nailah bintil Farafisah Al-Kalbiyah. Uthman kahwin dia, waktu tu dia beragama, dia ahli kitab. Kemudian dia masuk Islam dan dia jadi orang yang Islam yang cukup bagus. Dia adalah Nailah yang menyaksikan peristiwa Sayyidina Uthman dibunuh oleh pemberontak. Berlaku ketika usia dia 82 tahun. Tuan-tuan boleh cari, boleh baca dan boleh dengar balik kisah-kisah bagaimana Uthman dibunuh begitu tragis sedang dia baca Quran.
ketika dia dikepung oleh pemberontak. Hari itu dia puasa. Takdir Allah Subhanahu wa taala, dia menemui syahid ketika usianya 82 tahun. Uthman mempunyai 9 orang anak lelaki dan 7 orang anak perempuan dari kesemua isteri yang dia kahwini. Dia pernah kahwini, dapat anak. Termasuklah anak yang menjadi cucu Nabi, iaitu Abdullah ibn Uthman. Tapi Abdullah ni meninggal ketika usia masih kecil. Ketika usia masih kanak-kanak. Ketika usia masih kanak-kanak. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uthman menjadi di antara orang awal yang memeluk Islam. Sebahagian pendapat menyatakan dia orang keempat memeluk Islam. Sebahagian katakan kalau tak keempat pun di antara 10 yang pertama memeluk Islam. Cerita dia mudah. Dia balik dari Syam, dia berniaga, dia pergi berniaga rata sebab dia ahli perniagaan, mewarisi perniagaan dari ayah dia. Dia balik dari Syam, dia bermimpi ketika dia berhenti tidur di mana, kata Nabi SAW muncul di Mekah dan orang itu adalah Muhammad. Dan dia pun kenal. Balik, dia jumpa dengan beberapa orang yang dekat dengan dia, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dia masuk Islam. Uthman di antara orang yang mudah sangat. Bila ditawarkan Islam kepada dia, diceritakan tentang kebenaran Islam, dia terima. Dan dia terus memeluk dan mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uthman di antara orang yang ketika zaman jahiliyahnya menjadi orang yang sangat baik akhlaknya, begitulah juga ketika zaman Islamnya. Ketika zaman jahiliyah dia orang baik. Dia tak pernah buat benda-benda yang jahiliyah dah jadi kebiasaan. Kan orang jahiliyah waktu tu minum arak, berzina biasa. Tapi Uthman tak pernah terlibat dengan benda-benda tu. Walaupun dia hidup dalam suasana persekitaran tu, tapi dia tak pernah terlibat. Dia tak pernah terlibat. Sehingga dia masuk Islam, nilai akhlak yang ada pada dia membentuk peribadi jadi orang hebat. Sebab tu Nabi kahwinkan dia dengan Ruqayyah. Dan ada cerita, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum, anak Nabi ni, pernah dikahwinkan dengan anak Abu Lahab. Sebelum daripada kebangkitan Nabi SAW, mereka dah dikahwinkan. Tapi tak duduk sekali lagi. Dikahwinkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab dan dikahwinkan Ummu Kulthum dengan Utaibah bin Abi Lahab. 2 orang anak Abu Lahab. Tapi bila Nabi bawa Islam, maka Abu Lahab mengarahkan anak dia untuk jangan, lepaskan. Kalau ikat kahwin dah sebelum ni, lepaskan. Kerana marah dia kepada Nabi SAW lantaran turun ayat Al-Quran, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi dia lepaskan. Ruqayyah akhirnya Nabi kahwinkan dengan Uthman, dan Ummu Kulthum tak berkahwin lagi sehinggalah Ruqayyah meninggal di Madinah nanti tu. Selepas dari perang Badar, barulah Nabi kahwinkan Ummu Kulthum dengan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uthman disebut dalam sebahagian ahli sejarah kata dia ni adalah orang yang digelar sebagai dia berhijrah 2 kali. Sahibul hijratain, orang yang pernah berhijrah ke Habsyah dan dia juga pernah berhijrah ke Madinah. Jadi dia ada 2 kelebihan. Hijrah 2 tempat. Menikah pula dengan 2 puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan-kelebihan inilah mengangkat kehebatan orang yang bernama Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Apabila sampai di Madinah, Uthman dia orang kaya. Kaya hasil dari perniagaannya. Kaya bukan sebab ketika jadi khalifah baru kaya, tak. Dia kaya sejak daripada sebelum Islam lagi. Dia ahli perniagaan yang begitu berjaya. Dan perniagaannya maju, perniagaannya laku, dan kekayaan dia apabila dia masuk Islam digunakan untuk agama. Digunakan untuk agama. Sekurang-kurangnya dalam catatan sejarah menyebut terdapat 3 jasa besar Uthman ibn Affan. 3 jasa besar Sayyidina Uthman dalam sejarah kepada umat Islam di Madinah khususnya. Yang 3 inilah dia sebut waktu pemberontak kepung dia. Pemberontak kepung rumah dia, pemberontak tak bagi dia keluar, pemberontak tak bagi dia pergi masjid Nabi, pemberontak tak bagi buat apa, sampaikan bekalan ayam pun dia tak hantar rumah dia. Maka Uthman peringatkan kepada pemberontak tentang 3 jasa ni. Bukan nak mengungkit, tapi nak sebut dia pernah untuk menyumbang sesuatu demi agama. Tiba-tiba hari ini hampa buat macam ni. Waktu orang Islam sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah,
Termasuklah Uthman. Bila sampai di Madinah, pada waktu itu bekalan air bersih di Madinah sangat terhad. Kebanyakan telaga-telaga yang ada di Madinah mengeluarkan air yang kurang elok untuk diminum. Untuk diminum. Waktu itu tak sesuai. Melainkan ada satu telaga yang namanya Bi'ru Rumah. Bi'ru Rumah, telaga rumah nama dia. Bukan rumah ni, rumah. Baca bagi panjang sikit lah untuk membezakan dengan rumah kita ni. Bi'ru Rumah, telaga rumah. Telaga ni saja yang air dia elok. Masalahnya telaga ni milik orang. Dan orang ni tak akan bagi percuma melainkan dengan jual. Dia ada dua riwayat. Satu riwayat kata telaga ini milik seorang pemuda dari Bani Rifai, yang dia jual air dia. Siapa nak minum, jual. Dia jual. Akhirnya Nabi SAW pernah kata kepada hamba Allah, pemilik kepada telaga ni, tabi'uha bi'ainin fil jannah, mau tak hang bagi telaga ni untuk kegunaan orang Islam, aku jamin syurga lah nanti. Aku jamin telaga ni ganti di syurga. Nak tak? Hamba Allah ni kata, aku tak ada apa ya Rasulullah, melainkan hak ni saja. Inilah sumber pendapatan aku. Kalau aku bagi macam tu, aku tak dapat apa. Inilah sumber pendapatan yang aku duduk sara keluarga aku. Maka Nabi SAW bersabda, "Man yashtari rumatan fayaj'alu dalwahu ma'a dila'il muslimina bi khairin lahu minha fil jannah." Siapa yang boleh beli telaga rumah ini dan jadikan gayungan dia bersama gayungan orang-orang Islam, makna beri untuk kegunaan orang Islam, aku akan jamin ganti kepadanya dengan lebih baik di syurga nanti. Siapa yang nak? Waktu itulah Uthman tawarkan untuk dia beli. Dalam riwayat disebut dengan harga 35,000 dirham. Dia beli dan dia infakkan untuk kegunaan orang Islam. Ada satu lagi riwayat kata telaga ni milik Yahudi, dan yang belinya juga adalah Uthman. Cuma berbeza pada telaga ni milik siapa ya. Yang beli adalah Uthman. Bila Nabi kata man yashtari man hafira bi'ru rumatan falahul jannah, siapa yang boleh beli telaga rumah ini, syurga bagi dia. Uthman kata, saya ya Rasulullah. 35,000 dirham dia keluar, dia bayar, dia beli telaga untuk kegunaan orang Islam. Ini jasa pertama dia. Yang dia ingatkan balik kepada pemberontak ni, dulu ni, yang hampa hari ni bekalan ayak sampai tak mau hantar ke aku. Dulu ni ayak Madinah, siapa yang beli telaga dia, aku beli. Dia peringat balik, bukan nak tunjuk kata, akulah berjasa dah. Tapi nak peringat, nak habaq kepada dulu waktu kita mula-mula sampai di Madinah. Antara masalah yang kita hadapi pada waktu itu ayak, tapi aku keluarkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, jasa dia. Yang kedua, bila Nabi SAW membina masjid Nabawi, pada peringkat awal masjid itu keluasannya agak kecil lah, agak terhad. Tapi okey lah, dengan keadaan orang pada waktu itu okey lah. Tapi bila orang Islam makin ramai, ruang sempit, maka memerlukan kepada ruang yang lebih besar. Sedangkan sekeliling masjid Nabi tanah milik orang. Hak tapak asai itu pun milik 2 orang anak yatim yang Nabi beli. Sekeliling dia milik orang. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Man yashtari buq'ata ali fulan fayaziduha fil masjid bi khairin lahu minha fil jannah." Siapa yang boleh beli tanah yang ada sekitar ni, tanah milik fulan bin fulan, lalu ditambah kawasan tu jadi masjid, maka jaminan ganti dengan lebih baik di syurga nanti. Siapa yang nak? Uthman kata, saya ya Rasulullah. Uthman beli tanah sekitar kawasan masjid dengan harga 25,000 dirham. 25,000 dirham. Dirham banyak mana ni, kita kali sendirilah. Dirham ni duit perak. Kalilah 1 dirham berapa gram perak, berapa ringgit kalau kita nak jumpa dengan ringgit nilainya. Tapi jumlah keseluruhan tadi 25,000 dirham keluar macam tu ya. Beli, okey, kita buat masjid. Masjid zaman tu mudah ya. Masjid makna perbesarkan, tarik tiang apa sikit, buhlah bata-bata, saja. Maka jadilah masjid. Ini di antara jasa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, yang dia peringat kepada pemberontak. Masjid yang duduk tepi, dekat dia, rumah dia tak jauh. Dia pun tak bagi dia pergi.
Sedangkan masjid itu yang berjasa memperbesarkan dia. Sementara yang ketiga, jasa Uthman kepada umat Islam di Madinah khususnya dan juga kepada orang Islam secara amnya ialah ketika berlaku peperangan Tabuk. Ketika berlaku perang Tabuk, perang susah, perang yang menyaksikan orang Islam nak kena tempuhi perjalanan yang begitu jauh, hampir 1000 kilometer di musim panas yang begitu terik. Kantung ekonominya sangat gawat. Para sahabat dikimpin oleh Nabi untuk menderma. Antara penyumbang paling besar dalam perang Tabuk adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dia penyumbang paling besar. Ada kata sampai 1000 ekor kuda dia bagi. Ada kata macam-macam. Maknanya sumbangan dia terhadap Islam di Madinah dan juga kepada Islam secara umumnya begitu hebat. Dan ini di antara 3 jasa besarnya kepada perkembangan Islam. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Musa radhiyallahu anhu annahu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min hitanil Madinah faja'a rajulun fastaftaha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Abu Musa cerita, Abu Musa radhiyallahu anhu, Musa al-Ash'ari, dia asal Yaman. Cerita Musa pun satu tajuk lain. Abdullah ibn Qais nama asalnya. Dia kata satu hari aku duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kebun yang ada pagar. Lokasi ini berdekatan dengan Masjid Quba. Lokasi peristiwa ni berdekatan dengan Masjid Quba. Ada satu kebun yang berpagar. Aku duduk dalam tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bila aku duduk ada orang mai dan dia minta izin nak masuk. Ada pintu. Kawan tu ketuk pintu bagi salam nak masuk. Maka Nabi kata dekat aku, Nabi kata kepada Abu Musa al-Ash'ari, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Buka pintu, bagi dia masuk dan beritahu dekat dia. Tak tahu lagi pun siapa, tapi Nabi hebat bagi tahu kat dia, dia ahli syurga. Nabi kata kat Abu Musa, buka pintu bagi dia masuk, bagi tahu kat dia, dia ahli syurga. Fafatahtu lahu fa idza huwa Abu Bakar fabasyartuhu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallah. Aku buka-buka pintu, tengok-tengok Abu Bakar. Maka aku pun katalah, silakan masuk. Nabi sebut engkau adalah ahli syurga. Abu Bakar pun kata alhamdulillah. Maka dia pun sembah. Tak lama selepas itu summa jaa rajulun fastaftah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Tak lama lepas itu damai pula orang minta izin nak masuk. Sama jawapan Nabi kepada Abu Musa, dibuka pintu, bagi dia masuk dan sebut dia adalah ahli syurga. Fa fatahtu lahu fa idza huwa Umar fa akhbartuhu bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa hamidallah. Aku buka-buka pintu, tengok-tengok Umar. Maka aku pun sebutlah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dan Umar pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa istaftaha rajulun faqala li iftah lahu wa basyirhu bil jannati ala balwa tusibuh. Fa iza Uthman fa akhbartuhu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hamidallah summa qala Allahul musta'an. Bila mai kami duduk, tadi ada Abu Musa, ada Nabi, masuk mai Abu Bakar, masuk mai Umar. Ada lagi orang mai ketuk pintu nak masuk, nak minta izin nak masuk. Maka Nabi kata kepada Abu Musa, buka pintu dan beritahu kepada dia, dia ahli syurga atas kesabaran yang dia hadapi, atas kesabaran yang dia tanggung, atas sabarnya berdepan dengan ujian yang akan dia hadap. Tadi dua orang kat awal Nabi kata dia ahli syurga, macam tu. Tapi yang ketiga Nabi kata cerita kat dia ahli syurga. Antara sebab dia ahli syurga sebab apa? Sebab dia sabar apabila dia ditimpa dengan ujian yang dia akan hadapi. Maka bila dibuka pintu tengok-tengok Uthman, maka aku pun ceritalah kepada Uthman apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallah, Uthman puji Allah
Kemudian Uthman kata, Allahul musta'an. Allah lah yang maha penolong. Moga-moga Allah Ta'ala tolong kita. Dan apa yang Nabi sebut ni merupakan seolah-olah satu isyarat bahawa Uthman akan hadapi satu zaman yang cukup mencabar. Dan itu berlaku ketika di hujung-hujung pemerintahannya. Apabila muncul kelompok-kelompok pemberontak yang menimbulkan api tuhmahan, fitnah sana sini dan sebagainya, akhirnya menumbangkan Uthman sampai bawa kepada dia dibunuh, dia syahid. Jadi berdasarkan hadis Nabi tadi, ala bal wa tusib, atas sabarnya menghadapi ujian yang begitu dahsyat. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dr. Ali As-Salabi menyenaraikan hampir 19 sifat yang ada pada peribadi Uthman ibn Affan. Di sini sekadar disebut secara ringkas 5 sifat hebat insan mulia ini. Kalau kita buka kitab Dr. Ali, dan kitab yang di hadapan saya ni, kitab tajuk Uthman ibn Affan, satu kitab yang ada lebih kurang 500 muka surat cerita tentang Uthman. Dia senaraikan 19 sifat. Di 19 ni kita rangkum-rangkumkan, kita sebut dalam buku ringkas ni 5 sifat yang ada pada peribadi Uthman ibn Affan. Yang pertama, Uthman ini seorang yang sangat berilmu. Di antara sahabat yang punya ilmu yang cukup hebat, khususnya dalam bidang Al-Quran, adalah Uthman ibn Affan. Uthman dihitung sebagai sahabat yang sangat unggul di bidang Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, di mana beliau yang meriwayatkan hadis daripada Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nabi kata, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi dalam bidang Quran ni Uthman sangat hebat. Hebatnya dari sudut bukan takat bacaannya, dia rajin baca Quran, dia ahli Quran dan sebagainya, hebat. Dan di antara jasa yang paling besar Uthman, apabila kita baca Quran hari ini, disebut apa? Resam Uthmani. Kerana nasakh Al-Quran, salinan Al-Quran itu dicatat dan disalin semula atas arahan Sayyidina Uthman ibn Affan. Oleh kerana umat Islam makin berkembang di rata tempat, Uthman bimbang, lagi orang tak kerti nak baca Quran dan sebagainya, maka nak kena ada Quran yang dihantar ke rata tempat. Maka diperintahkan para sahabat yang diketuai oleh Zaid ibn Sabit untuk menyalin Al-Quran. Sebab itu kita panggil resam itu sebagai resam Uthmani. Itu bila kita baca Quran, kita kena ingat di antara jasa Sayyidina Uthman ibn Affan, sehingga memungkinkan kita hari ini buka Al-Quran untuk tengok dan baca Al-Quran. Yang kedua, Uthman terkenal dengan sifat pemaaf. Pernah diriwayatkan ada seorang lelaki datang bertemu Uthman dengan membawa senjata khanjar dengan tujuan untuk membunuh Uthman. Dia ramai, memang tujuan dia nak bunuh Uthman, bawa main khanjar, senjata yang melengkuai, yang ada tajam lah, kira-kira nak bunuh Uthman. Apabila ditanya kepada lelaki ini, mengapa mahu membunuh Uthman? Kenapa nak bunuh Uthman ni? Maka dia menjawab, kerana dia telah dianiaya oleh pegawai Uthman di Yaman. Sebab dikira bukan Uthman salah, pegawai Uthman adalah buat silap apa, tak layan dia ke apa, dia tak puas hati, dendam dia, main dari Yaman, main ke Madinah, bawa main senjata, main nak bunuh, sebab marah kepada pegawai Uthman. Sedangkan Uthman tak salah. Itu yang kata manusia tu, Uthman tak salah pun, tapi marah kepada pegawai Uthman, dia main sampai nak bunuh Uthman. Setelah itu orang ramai yang menyaksikan peristiwa itu berkata kepada Uthman, mana bila dia orang tangkap tak jadi nak bunuh lah, dia tak boleh lah nak bunuh Uthman. Orang pun tanya kepada Uthman, engkau boleh sahaja menghukum lelaki ini atas kejahatannya? Orang tanya kepada Uthman, boleh lah ambil tindakan, paling kurang boleh penjara ke apa-apa, sebab dia main niat jahat. Dia pun mengaku main niat nak bunuh khalifah, nak bunuh Uthman. Tapi Uthman lepaskan. Apa jawab Uthman? Tetapi Uthman menjawab dengan memberi maaf kepada lelaki tadi dan melepaskannya. Sifat pemaaf. Dan dia juga terkenal sebagai orang yang sangat pemalu. Pemalu bukan erti kata sampai tak mau sembang orang tak pemalu, kerana dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi iktiraf tahap pemalu Uthman. Dalam satu hadis Nabi kata, arhamu ummati Abu Bakrin
Wa ashadduha fi dinillahi Umar wa asdaquha hayaan Uthman. Di kalangan umat aku, di kalangan sahabat aku, yang paling kasih kepada umatnya adalah Abu Bakar. Orang yang paling kasih pada orang lain Abu Bakar. Mana sifat simpati dia tinggi. Wa ashadduha fi dinillahi Umar. Orang yang paling tegas dalam soal agama Umar. Umar dalam bab urusan agama jangan ada main dengan dia. Tegas dia. Tak kita baca dah pada bulan lepas. Wa asdaquha hayaan Uthman. Orang yang paling pemalu, penyantun. Kalau nak terjemah tu, penyantun, pemalu, yang ada sifat-sifat macam tu, Uthman. Nabi sebut Uthman. Ini orang yang, sehingga dalam satu hadis lain kata apa? Uthman ni dia bukan tangkat. Nabi SAW pernah satu hari duduk dengan Abu Bakar. Nabi sembang dengan Abu Bakar, tersingkap sikit kain, Nabi nampak betih. Nampak betih. Masuk Umar, macam tu keadaannya. Tapi bila Uthman datang, Nabi perbetul kain Nabi yang tersingkap tadi. Lalu Sayyidatina Aisyah tanya lah, kamu duduk dengan Abu Bakar, itu mertua kamu duduk dengan Umar, itu mertua kamu, buat tak tahu ya. Mana lebih kurang relax ya. Tapi bila main Uthman tu menentu ya. Tahap Uthman menentu. Hak tadi pak mentua. Tapi bila Uthman masuk ni, Nabi perbetul, Nabi macam ra'ikan lebih Uthman. Maka Nabi kata, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Kenapakah aku tak boleh nak malu kepada seorang lelaki yang malaikat malu pada dia? Uthman ni, Nabi kata malaikat malu pada dia. Jadi aku pun, oleh kerana malaikat malu pada Uthman, aku lebih patut untuk malu kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hebat Uthman. Dengan sifat pemalu itulah, dengan sifat penyantun tu, munculnya sifat pemaaf dia kepada orang yang buat salah pada dia. Yang ketiga, beliau juga terkenal dengan sifat tawaduk, rendah diri. Diriwayatkan ketika usianya telah lanjut, kan dia dilantik jadi khalifah umur berapa? 70 warga emas lah. Dia dilantik ketika umur 70. Waktu usianya telah lanjut, beliau bangun setiap malam untuk menunaikan salat. Setiap kali bangun, beliau menguruskan sendiri semua kelengkapan untuk berwudu tanpa meminta bantuan dari pembantu-pembantu beliau. Tuan-tuan jangan duk bayang keadaan suasana hari ni. Kita kena bayang zaman tu lah. Dan dia pula khalifah. Patut dia ada lah pembantu-pembantu semua dia boleh minta. Tapi dia tak, dia urus sendiri. Untuk siapkan air, nak berwudu, nak apa semua, dia urus sendiri tiap malam. Lalu orang tanya kepada dia, mengapa tuan tidak meminta pertolongan dari para pembantu? Pembantu ni kalau minta tolong, dia akan bantu lah. Kerana itu kerja dia apa? Tapi Uthman tak kacau dia apa? Orang tanya pasal apa? Pasal apa tak minta tolong daripada pembantu-pembantu ni, mangkit buat sendiri, ambil air. Kalau musim sejuk nak kena panaskan air, semua dia buat sendiri. Pasal apa tak minta tolong pembantu dia? Maka jawab Uthman, sesungguhnya waktu malam adalah untuk mereka, yakni pembantu-pembantu aku berehat. Malam main rehat dengan dia kacau dia apa? Tawaduk Uthman. Walaupun dia boleh arahkan kerana dia khalifah, dia ketua, dan memang mereka sedia berkhidmat untuk dia. Tapi kerana dia faham manusia perlukan kepada masa rehat jangan kacau. Ini satu contoh yang baik yang Uthman tunjulkan sebagai ketua, sebagai pemimpin, sebagai orang yang ada kuasa. Dia kena belajar pada. Dia tunjuk contoh macam mana untuk raihkan orang-orang yang di bawah dia. Tawaduk yang ada pada Uthman ibn Affan. Yang keempat, Uthman terkenal sebagai seorang yang sangat kaya. Pun begitu, ia tidak menghalang untuk beliau bersifat sebagai seorang yang sangat zuhud. Dia satu sifat yang kita nampak macam bertentang. Sebab biasa orang yang dianugerahkan kekayaan biasanya susah nak ada sifat zuhud ni. Biasanya, bukan kata semua, ada. Tapi Uthman salah seorang yang kaya raya, tapi dia ada sifat zuhud. Sifat zuhud. Contoh dia apa? Pernah beliau bersama Umar diundang ke satu majlis jamuan, dihidangkan dengan pelbagai jenis makanan. Setelah meninggalkan majlis, Uthman berkata kepada Umar, kita telah menyaksikan satu majlis yang aku mengharapkan kita tidak terlibat, kerana aku bimbang ia akan menyebabkan kita semakin menyombong. Dia pergi kenuri, orang hidang dia macam-macam makanan sesuai dengan dia lah, dengan kaya dengan apa ni. Lalu bila balik dari majlis tu, dia kata pada Umar, tak patutlah, kalau ada majlis macam tu lagi tak payah pergi.
Kerana majlis yang macam tu menggidang, dia akan mengajar kita jadi sombong. Betapa zuhud yang ada pada Uthman. Walaupun dia layak, dia orang kaya. Kaya Uthman bukan kaya kita, kaya yang cukup hebat. Kita bayangkan tadi kayanya apa? Dia boleh bagi 1000 ekor kuda untuk kegunaan orang Islam. Dia boleh beli telaga Lala tu, dia boleh buat masjid Lala tu. Makna kaya dia sungguh. Tapi sifat zuhud tetap tersemat dalam diri Uthman ibn Affan. Beliau juga dikenali sebagai ahli ibadah. Diriwayatkan beliau pernah berdiri dalam satu rakaat salat dengan bacaan hampir satu Al-Quran. Macam syair tadi sebut. Dan benda ni juga disebut dalam beberapa riwayat kitab, termasuk Sifatul Saffah dan sebagainya. Disebut dalam kitab Sifatul Saffah, Uthman memulakan bacaan Al-Quran pada malam Jumaat dan akan mengkhatamkannya pada malam Khamis. Ini kebiasaannya macam tu. Maknanya dia mula malam Jumaat, seminggu sampai malam Khamis, khatam 30. Tapi ada sesekali sembahyangnya begitu panjang sehingga dikatakan hampir-hampir, bukan kata nak sampai seluruh Quran, tapi hampir-hampir. Kalau orang tengok tu macam dia baca seluruh Quran dalam satu rakaat. Kadang-kadang bila kita baca kisah-kisah yang macam ni, kita pelik. Kita kata takkan kot. Sebab apa? Sebab kita bandingkan kita. Bila kita sebut Imam Syafi'i khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan berapa kali, kita kata takkan kot. Kita bandingkan kita. Kita nak khatam tu punya payah. Jangan bandingkan kita, kerana keberkatan masa yang Allah Ta'ala berikan tu berbeza. Orang yang dapat keberkatan masa ni berbeza. Contoh yang saya selalu sebut, Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Imam Nawawi umurnya 40-45, tapi barakah masanya dia boleh hasilkan karya yang begitu besar. Sehingga kan kata sebahagian, kalaulah dibahagikan muka surat helaian kitab-kitab Imam Nawawi dengan umurnya, nescaya helaian kitab melebihi dari jumlah umurnya. Umurnya 45, 40-45. Kalaulah dibahagikan helaian muka surat kitab yang dia karang, katalah sari selai, helaian lebih banyak dari hari yang dia lalui. Maknanya apa? Keberkatan, barakah yang Allah Ta'ala kurnia kepada orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat, orang-orang seperti para sahabat ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in. Kalau berbicara tentang wali tak wali, siapa wali, secara yang paling mudah untuk kita faham, para sahabat mereka dikira wali kerana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut ibadahnya, dari sudut kualiti ibadahnya dan kuantiti ibadah mereka. Mereka wali. Yang lain itu bicara lain lah, tapi para sahabat semua mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah tokoh yang kita baca pada malam ini, iaitulah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, banyak benda lagi yang boleh kita bicarakan, tapi sekadar untuk perkongsian ringkas tentang siapa yang dikatakan Uthman. Kita sebut tadi tentang latar kehidupan dia ataupun latar belakang dia, dan kita juga sebut tentang beberapa ciri-ciri yang ada pada Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Waktu zaman Nabi dia jadi orang penting, waktu zaman Khalifah dia jadi orang penting. Sama aja. Waktu Nabi ni peperangan-peperangan dia keluar. Perang Badar dia tak keluar sebab Nabi suruh dia jaga isteri dia, iaitulah anak Nabi yang sedang sakit waktu tu. Jadi dia tak keluar. Tapi bila balik, bila dibahagikan harta rampasan perang, Uthman dimasukkan senarai ahli Badar. Kerana dia tak pergi perang bukan sebab dia tak mau pergi, tapi sebab Nabi yang suruh dia jaga isteri dia. Maka dia tergolong dalam kalangan ahli Badar sekalipun dia tak pergi Badar. Perang Uhud disertai, perang seterusnya dia bersama dengan Nabi SAW sampailah perang terakhir. Pada zaman Abu Bakar, dia menjadi tempat rujuk. Abu Bakar banyak minta pandangan-pandangan dia, minta pendapat-pendapat dari Uthman. Bila naik zaman Umar, samalah. Uthman menjadi di antara tempat yang Umar sering minta pandangan. Minta pandangan khususnya dalam bidang-bidang yang Uthman kuasai. Kemudian bila sampai Umar nak wafat, Umar pesan kepada para sahabat, pilih di antara 6 orang. Hampa buatlah macam mana pun. Dan akhirnya berlakulah mesyuarat di kalangan para sahabat, sepakat hujung dia untuk lantik Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Naiklah Uthman, dia jadi khalifah
12 tahun, kurang 12 hari. Osman jadi khalifah, tempoh pemerintah dia ialah 12 tahun kurang 12 hari. Maknanya kalau cukup 12 hari itu genaplah. Dia jadi khalifah selama 12 tahun. Tempoh yang panjang, 6 tahun pertama dilalui dengan penuh keamanan, kedamaian dan ketenteraman. Elok ya. 6 tahun pertama tak ada siapa yang timbulkan masalah. Tak ada siapa yang nak kacau. Semua orang kata Osman bagus. Tapi 6 tahun yang kedua, dia mula timbul api-api fitnah. Mula orang tuduh Osman ni mengamalkan kronisme. Mulalah orang kata Osman ni buat benda-benda yang salah. Osman ni tinggalkan ajaran Nabi SAW. Orang muncul fitnah-fitnah yang sengaja direka, yang akhirnya bawa kepada fitnah tu makin tersebar sehingga mewujudkan pemberontak. Dan pemberontak bukan orang Madinah. Pemberontak bukan di kalangan sahabat. Ini jangan silap faham. Pemberontak bukan kalangan sahabat. Mereka ni orang yang baru masuk Islam, yang duduk di Kufah mana, di Baghdad, di Kufah, di Basrah, di Mesir. Ini kelompok-kelompok pemberontak yang akhirnya mereka dicaturkan oleh tangan-tangan luar ni. Ada pencatur mereka yang akhirnya hantar dia pemain ke Madinah untuk memberontak. Dan bila dia pemain Madinah, keadaan jadi celaru sehinggalah membawa kepada pertumpahan darah. Walaupun waktu tu Uthman orang nak pertahan dia, sahabat-sahabat nak pertahan dia, sahabat suruh dia lawan mereka ni, tapi dia tak mau. Dia nak elak daripada pertumpahan darah berlaku di bumi Nabi SAW. Sedangkan rumah Uthman dengan masjid Nabi tak jauh mana. Dan kalau pergi masjid Nabi hari ini, sebelah, kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri ada pintu. Kalau tak silap saya nombor 37 kot, 37, 38. Itulah sekitar lokasi rumah Uthman Ibn Affan. Sangat dekat dengan masjid Nabi SAW. Bila mereka kepung, mereka buat kacau, dan pemberontak yang datang ke Madinah jumlahnya ribuan, hampir 6,000 orang. Akhirnya membawa kepada pertumpahan darah. Dan bermula daripada saat kewafatan Uthman inilah, maka disitulah bermulanya fitnah yang berlaku di kalangan umat Islam. Disitulah bermulanya detik fitnah. Bila Uthman radhiyallahu taala anhu dibunuh, dan dibunuh di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahsyatnya depa buat kat Uthman, depa tak izinkan untuk Uthman dikebumikan di Baqi'. Uthman ni depa tak bagi dia dikebumikan di Baqi'. Depa bunuh dia, depa tak bagi dia dikebumikan di Baqi'. Sebab tu kubur Uthman agak jauh sikit. Yang asalnya tanah Baqi' asal pada zaman tu tak sampai. Tapi bila dikebumikan di luar kawasan tu, akhirnya pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dia belikan tanah semua tu dan dimasukkan dalam kawasan Baqi'. Bila kalau tuan-tuan pergi Madinah, cari makam Uthman, dia duduk di tengah hujung. Tengah lah kalau hari ni tengah. Tapi konteks zaman tu hujung lah. Dikira sebagai luar daripada Baqi'. Kemudian dibawa masuk pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi tuan-puan sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut secara ringkas pada malam ini serba sikit memperkenalkan kita kepada Zunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya, iaitulah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tajuk yang akan datang, insya-Allah kita cerita pula tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan juga Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat yang dijamin syurga insya-Allah. Waffaqanallahu wa iyyakum. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.